Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Taman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura, dan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri dan Menteri Kawangan Republik Singapura serta kerajaan dan rakyat Republik Singapura bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura yang ke-59 tahun. Semua persatuan sukan dan jurulatih kebangsaan diseru untuk sentiasa mereview dan memperkesankan program latihan yang ada bagi mencungkil lebih banyak bakat baharu yang boleh diketengahkan sebagai pelapis atlet elit yang ada sekarang. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Malaysia SUKMA ke-21. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menjelaskan para atlet juga hendaklah sentiasa menunjukkan disiplin dan komitmen tinggi untuk menghadiri latihan demi meningkatkan lagi kemahiran dan daya saing masing-masing. Majlis diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tunjukkanlah semangat kesukanan yang sihat dan rasa muhibah serta berikanlah kerjasama sepenuhnya kepada semua pihak. Satu perkara yang perambah saya anggap paling penting ialah hindari dan jauhkan diri daripada mengambil barang-barang atau ubat-ubatan yang terlarang, anti-doping, yang boleh mengakibatkan atlet dikeluarkan atau digantung daripada bertanding sehingga mencemarkan nama baik negara. Bendera negara diserahkan kepada Awang Haji Rosfazilah bin Haji Yusli selaku Chef di Mission. Negara akan menyertai 11 acara sukan yang akan diadakan bermula 17 Ogos hingga 24 Ogos di negeri Sarawak, Malaysia. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD terus menunjukkan komitmennya untuk membina negara dan mempromosikan masa depan yang mampan untuk negara Brunei Darussalam dengan mengiktiraf dan memperkasa bakat muda melalui Anugerah Kepimpinan Belia Mampan BIBD. Diadakan untuk kali kedua, Majlis Penyerahan Anugerah berkenaan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 4 projek cemerlang menerima anugerah berkenaan iaitu Brumi Lestari, Green Space, Green Pearls dan Perfectly Green. Para pemenang mengetengahkan penyelesaian inovatif dalam menangani isu alam sekitar. $320 bakal graduan Universiti Brunei Darussalam UBD diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran sempena Majlis Convocation ke-36 Universiti berkenaan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis tahunan tersebut merupakan anjuran bahagian hal ehwal pelajar melalui unit kerohanian dan khidmat masyarakat dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD. Program merupakan wahana UBD untuk melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang celik Al-Quran.
Perpaduan dalam kepelbagaian, tema Hari Kebudayaan Antarabangsa yang memaparkan warna-warni kehidupan di seluruh dunia melalui perpaduan global. Acara tersebut dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB melalui Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar 2024-2025. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Daeng Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki. Acara memaparkan pelbagai aktiviti termasuk permainan dan pameran, manakala para pelajar antarabangsa juga mempamerkan budaya, pakaian tradisi dan makanan negara masing-masing. Di samping itu, acara memperkukuhkan hubungan bersama para pelajar antarabangsa. Program Projek Inovasi Luar Negara China Brunei mencapai kejayaan dalam inisiatif kerjasama antarabangsa dalam pendidikan tinggi. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta yang menandakan pencapaian program berkenaan diadakan di Universiti Teknologi Brunei UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Daeng Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Tuan Yang Terutama Xiao Jianggu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini yang juga menyampaikan sijil kepada para peserta. Program tersebut berjalan selama 2 minggu yang dianjurkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UTB dengan kerjasama Sekolah Mikroelektronik Universiti Tianjin China yang memaparkan projek robotik janaan rendah mereka kereta robot pengesan automatik. Mesyuarat IPA Advisory Council on Dangerous Drugs IPA-COD ke-7 diadakan selama 2 hari sehingga kemarin di Luang Prabang Republik Demokratik Rakyat Laos. Pada mesyuarat berkenaan, rombongan Majlis Mesyuarat Negara diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Haja Safia binti Syekh Haji Abdul Salam. Mesyuarat tahunan itu membincangkan dan bertukar pandangan antara Parlimen negara-negara ASEAN dan pertubuhan serta badan-badan yang berkaitan berkenaan tindakan bersama dalam memerangi ancaman dadah termasuk pelaksanaan undang-undang dasar dan program pembasmian dadah ke arah mencapai ASEAN yang bebas dadah. Perwakilan negara Brunei Darussalam juga berkesempatan mengongsikan laporan kebangsaan semasa berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam serta usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah. Mesyuarat turut menimbangkan satu draft resolusi bertajuk Strengthening the Role of Parliaments in Addressing Drug Matters for the Realization of a Drug-Free ASEAN yang dipersetujui untuk dibentangkan semasa Perhimpunan Agung IPA ke-45 pada bulan Oktober depan. Mesyuarat dihadiri oleh lebih 61 perwakilan dari Parlimen negara-negara ASEAN termasuk para ahli panel dari ASEAN Senior Officials on Drug Matters. 58 jururawat Kolej Sains Kesihatan Jurudong Park Medical Center JPMC menamatkan program pensijilan asas dalam sains bertemakan memperkasa generasi seterusnya bagi penjagaan kesihatan berwawasan. Majlis penyampaian sijil berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Program berkenaan menyediakan kursus asas pendidikan dan persiapan bagi sarjana sains dalam kurikulum kejururawatan dengan penekanan ke atas biologi, kimia dan sains kehidupan. Masjid Az-Zakirin Meragang menerima sumbangan wakaf sebuah kereta jenazah.
Wakaf diterima oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, dan menyerahkannya kepada Awang Haji Syahbirin bin Haji Muhammad Nur Imam masjid berkenaan. Kereta jenazah diwakafkan oleh Dayang Hajah Masni binti Haji Muhammad Daud dan anak-anak. Jabatan Perkhidmatan Pos Negara Brunei Darussalam mengeluarkan stem kenang-kenangan ASEAN Pos kali ketiga bertemakan Pejabat Besar Pos bersama sampul surat rasmi hari pertama. Jabatan berkenaan mengeluarkan satu stem dengan nilai denominasi 20 sen. Juga dikeluarkan sampul surat rasmi hari pertama berharga 45 sen. Jabatan tersebut akan menjual stem pertukaran antara 10 negara ASEAN yang memaparkan tema yang sama, iaitu bangunan pejabat besar pos dari negara-negara ASEAN. Produk yang akan dijual ialah sampul surat rasmi hari pertama berstem berharga 65 sen dan sampul surat rasmi hari pertama tanpa stem berharga 45 sen. Juga dijual lembaran stem set penuh yang tidak dipotong berharga RM5, set berharga RM1, stem pek kenangan kombinasi stem negara ASEAN berharga RM10. Orang ramai boleh memperoleh stem berkenaan dengan mengunjungi cawangan pejabat pos berdekatan. Dengan memperkasakan konsep belia berwawasan, pameran Hari Belia Kebangsaan merupakan salah satu pengisian sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pameran selama 2 hari itu berakhir kemarin. 24 petak pameran yang disediakan mengetengahkan pencapaian dan perkembangan belia secara khusus, antaranya penggunaan sistem Radio Frequency Identification RFID, penyediaan perkhidmatan gaya hidup sihat dan membabrigakan sumbangan dan pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mampan. Automated inventory system using RFID. So using the RFID itu, we will tag all the inventory inside the store, and then we don't have to use the traditional method of going to the store and seeing the item physically. Kami akan menilai masalah-masalah yang terjadi dalam production mereka dan memberi penyelesaian kepada mereka yang dapat mereka lakukan. Dan ini juga dapat mengurangkan kos dan membagi benefit businesses lah. The waste that is being left out. So it's one of the things that we try to target and include in our product, and we try to adjust the nutrients in a way that would help make the product consumable for the cats. 75 pelajar terpilih menyertai perkemahan motivasi program intervensi pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Para pelajar terdiri daripada pelajar tahun 11 dan darjah 6 sekolah agama yang mengikuti projek kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Perkemahan selama 3 hari di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah Kampung Rimba berakhir dengan penyampaian sijil penyertaan. Perkemahan motivasi merupakan salah satu projek di bawah program intervensi pendidikan yayasan sempena cuti penggal persekolahan bagi menanam semangat yang positif dan membangun serta membentuk para pelajar untuk berdisiplin, berkeyakinan dan bertanggungjawab.